Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. كيف حالكم أيها الطلاب؟ إن شاء الله في هذا المقطع أو في هذا التسجيل إن شاء الله سأشرح لكم بعض التوضيحات وأيضا ممكن التنوير عن كيفية إجابة الأسئلة للامتحان إن شاء الله. إن شاء الله pada hari ini saya akan buat ni lah untuk video kali ini saya akan buat satu ringkasan cerita tentang macam mana awak nak menghadapilah untuk final exam nanti insya-Allah. How to bukan survive, kita panggil apa? How to apa? Score lah untuk LQM 0823 insya-Allah. Okay. So, untuk pertamanya, kita akan recap dulu apa yang kita dah belajar sebelum inilah. For sure, bila kita sebut apa tentang pembelajaran, dia mesti ada ringkasan. So kita kena tahu juga ringkasan apa yang kita telah pun belajar lah. Okay. Summary of what we have already learn lah before. Okay. So bismillah, kita akan buka ataupun kita akan bahagian mukadimah ini saya akan terangkan beberapa perkara. Iaitulah untuk LQM 0823. Okay. Sebelum tu saya lupa nak alu-alukan kepada pelajar saya insya-Allah yang tak akan mengulang dari section 403, 407, 814 dan juga 816 insya-Allah. Okey. So LQM 0823 macam mana awak nak buka balik kita punya ni lah ikatan apa yang kita dah belajar lah. Maksud saya bila kita nak apa kita panggil tengok daripada sudut timeline apa yang kita dah belajar dan inilah hasil-hasilnya. Apa yang awak dah belajar, pertama awak dah belajar tentang cara nak memahami teks lah, okey, ataupun bahagian comprehension. Ada bahagian pemahaman. Awak belajar teks, awak jawab soalan, itu semua memang nature belajar bahasa memang awak kena faham lah. Dalam exam nanti, ni adalah elemen-elemen dalam exam nanti pun awak akan tengok. Dan yang kedua, iaitu kita akan ada macam biasa, ada plural nouns. Biasanya yang ni bahagian ni dalam 4 hingga kelima soalan lah. Yang mana satu tu satu markah. Kadang-kadang lah. Ada juga yang apa, satu tu 0.5 markah. Satu soalan tu bersamaan 0.5 markah. Dan bahagian sinilah paling ramai yang rugi markah bagi saya. Dia salah semua. Dia tak nak bazirkan masa dia nak cepat-cepat jawab, lepas tu dia pun salah banyak. Okey. Yang ketiga, iaitulah tentang synonyms dan juga antonyms lah. Synonyms and antonym. Bahagian ni pun kita dah belajar banyak dalam kelas bersama-sama kan. Bahagian perkataan yang sama erti dan juga yang berlawanan. Okay. So yang keempat pula, kita pun dah belajar mengenai cara untuk creating simple sentences. Lambat internet. Sentences using pictures. Pictures ni pula akan diambil daripada kita pernah belajar itu cara untuk buat inilah ayat berdasarkan gambar. Kebiasaannya akan ada 3 hingga 4. 3 cukup. 3 gambar je biasanya. Dia tak akan bagi banyak lah. Okay, 3 sahaja. So jangan risau, kena buat betul-betul lah bahagian ni. So ini adalah rangkuman apa yang kita dah belajar selama ini. 11R, 12 minggu bersama saya. Dan kita pun dah belajar tajuk-tajuk yang main. Ahlan wa sahlan fi jami'ati al-'utla, hayatil yawmiyah, al-mihnah, umniyati, fil madinah, fil qaryah, fil suq, hayya natasawwaq, ma ajmal al-balad, Aidul Fitri al-Mubarak. Dan last sekali kita pun dah belajar mengenai ibadati. Okay. So ini adalah satu kita panggil apa set sampel sampel untuk final exam al-imtihan al-nihai. Bahagian pertama macam saya sebut kan. Bahagian ni memang akan keluarlah iaitu al-fahmu wal-isti'ab. Bahagian pertama dalam buku teks tu tolonglah ada masa minggu ni, hujung minggu ni nak pula untuk dapatkan markah yang lebih baik untuk LQM 0823. Bawa duduk dengan kawan, buka bab per bab dan juga bincang. Tajuk ni pasal apa? PL apa yang terkait? Dan juga apakah isim-isim yang penting yang kita kena tahu. Tu bagus.
Kalau buat study group macam tu, awak akan dapat kualiti lah. Melainkan awak baca je, lepas tu tanya makna, lepas tu habis. Tak perlu. Dia kena dalam apa LQM 0823 ni, dia nak awak perkasakan dari segi pemahaman mengenai al-fa'il, al-isim, dan juga dari segi ni lah al-jumlah. Maksudnya macam mana awak buat ayat. Al-jumlah maksud dia ayat lah. Macam mana awak nak buat ayat dalam bahasa Arab. So, itu akan diuji untuk LQM 0823. Okay. So, saya tak perlu bacakan sebab kita pun dah bincang dalam kelas. Pertamanya, bila awak jawab nanti masa exam, ni satu amanah kepada anda. Anda kena tentukan dulu mana satu dia punya, apa kita panggil, tema ataupun bab mana ni. Dia kena identify macam tu. Barulah apa muscle memory. Muscle memory kita akan datang dan kita akan ingat balik, oh ni dah belajar ni dalam kelas ni kan. Ataupun orang yang penting kita tak dapat lah. Dia pun bila pula belajar yang ni kan. So, sebab tu kita bila study ni kita kena recall baliklah apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey. Antara tips yang saya boleh bagi, saya lah kalau saya dulu masa belajar, macam mana saya buat, kalau teks tu kemungkinan menguji ataupun mencabar minda, saya akan cari dia punya fail penting lah. Sebab kalau saya tak akan jam. Ni saya punya style. Awak boleh ikut sebab saya alang-alang saya jadi apa cikgu awak, guru awak. So, saya tak akan terus buka soalan ni. Saya akan tengok dulu teks ni, saya akan identify mana satu fa'il. Pertama kita akan tengok tanqasimu fa'il, lagi tujadu fa'il, lepas tu yaishu fa'il, hidup kan. Lagi dia kata yatakallamu ni fa'il. Lagi yatakallamuna sekali lagi. Wasili yatakallamuna sekali lagi. Yatakallamuna lagi dan juga banyak kali diulang. Apa ni? Okey, lepas tu kita ada tashtahiru, ini pun fa'il. Lepas tu fa'il yang lain, tak ada kot. Okey. Kenapa saya identify fa'il? Antara punca dia iaitulah, saya kena recall dulu, apakah makna-makna semua ni? Sebab fa'il ni lah akan bantu awak bila awak nak jawab bahagian ini dan ini. Okey. Sebab apa? Sebab soalan, kan kita nak cari kepala ayat. Bila nak cari kepala ayat, dia tak bolehlah baca semua benda. Kadang-kadang kena tengok beberapa benda je lah. Ni untuk siapa-siapa yang nak jawab tu secara, kita panggil apa? Secara lebih sistematik ataupun lebih cerdik lah. Lebih smart work untuk awak lah bila time exam nanti. Tak perlulah baca semua berkali-kali kan. Okay. Pertama, bila kita dah tahu dia punya fa'il, identify beberapa fa'il ini dengan dia punya makna lah. Macam saya, kebetulan saya tahulah Memang kebetulan, memang saya ajar banyak kali dah yang ni. Tanqasimu maksud dia terbahagi. Letakkan dia punya makna lah. Kerja dia yang seterusnya. Terbahagi. Itu jadu, terdapat. Yaishu, tinggal ataupun hidup lah. Okay. Yatakallamu, bercakap. Okay. Dan juga sama juga yatakallamuna ni untuk ramai. Ni untuk home. Ini untuk huwa. Okey. Tashtahiru, ini maksud dia apa? Maksud dia popular ataupun apa dikenali. Dikenali. Malaysia dikenali dengan apa-apa. So, bila kita dah tengok dia punya fa'il ni kan, kita dah dapat gambaran umum. General view daripada apa yang kita akan jawab bahagian seterusnya. Sebab tu nanti awak tak akan ada masalah bahagian inilah. Dia akan bantu sedikit sebanyak. Sebab kat sini akan terkait tanqasimu ada kat sini. Lepas tu dia akan tanya lagi, yaishu ada juga kat sini, yatakallamu ada, taqa'u ni sahaja yang tak dalam teks. Sebab tu, bila tengok teks ni juga, awak kena keluarkan dia punya makna lah. Yang taqa'u ni takkan tak tahu kan. Maksud dia apa? Di manakah terletak? Di manakah terletak? Okey. So itu saja untuk tips macam mana. Yang pertama bila awak buka ni lah kertas soalan tu, saya senaraikan kat sini bawah ni supaya awak tengok balik. Pertama baca dengan teliti tu yang pastilah, tapi saya lebih suka kalau awak recognize dulu. Recognize fa'il. Kenal betul-betul fa'il dia kat mana. Okey. Lepas tu kebiasaannya. Ni kebiasaannya untuk yang bahagian ini. Bahagian ini. Kebiasaannya. Dia akan trick awak tak jauh pun dan tak akan jadi susah pun sebenarnya. Dia akan trick awak dengan beberapa benda. Melibatkan bilangan. Sebagaimana contoh kan. Tanqasimu daulah Malaysia ila arba'ati aqsam. Dia kata apa? Malaysia terbahagi kepada 4 bahagian. So, diuji awak dengan bilangan. Diuji awak dengan bilangan. Betul ke tak? Sebab tu.
kefahaman ni dia perlukan kepada pembacaan sebelum lah. Sebab dalam buku teks tu sebenarnya dah ada bab-bab ni. Nanti awak kena baca balik. Dan juga yang kedua, dia akan uji awak dengan sifat. Sifat. Kadang-kadang dia akan uji dengan sifat. Macam mana dia uji dengan sifat tu? Contohnya kan, dia tak ada kat sini lah. Tapi saya perasan benda ni memang dia akan selalu ni lah. Selalu uji. Ya, contohnya kan, kat sini dia akan guna kat sini Malaysia. Okay, Malaysia daulatun qabihatun. Ni sifat. Sifat qabih. Qabihah maksud dia apa? Bodoh. Qabihah maksud dia bodoh. Jadi dia akan uji awak dengan sifat. Sebenarnya jawapan dia apa? Jamilah lah kan. Bukan Malaysia bodoh kan. Kecuali ialah kalau cerita pasal apa bodoh tak bodoh ni dia subjektif lah. Kalau cerita pasal apa, contoh kawasan rumah awak tu terlalu terlalu tak cantik contohnya lah. So awak kata mana ada Malaysia cantik, bukan. Kita ambil secara overview. Overview. Bila saya sebut negara India, apa yang awak tergambar. So itulah overview. Okay. Apakah nilai secara subjektif tu, okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan treat awak dengan kuantiti. Ni memang biasa, kuantiti. Contohnya macam ni, qalilah, sedikit. Lawan dia apa? Kathirah kan. Dia akan uji awak bab-bab ni. So dia kata al-amakin siyahiyah fi Malaysia qalilah. Tempat-tempat pelancongan di Malaysia ini sedikit. Jadi salahlah jawapan dia apa? Kathirah. Dia uji awak dengan kuantiti. Sikit ataupun banyak. Okey. So cukup last kali ni memang awak kena baca betul-betul lah. Dia akan uji awak juga dengan apa-apa pernyataan. Okey, pernyataan ataupun kenyataan. Contohnya kan, al-lughat yang kedua tu. Al-lughatul Injiliziyah hiya al-lugha al-wataniyah li Malaysia. Dia kata bahasa Inggeris tu merupakan bahasa kebangsaan. Ni tak boleh kata apalah. Ni awak memang kena ni lah, fahamlah kan. So itu diuji awak dengan ayat pernyataan ataupun kenyataan. So ini memang kena faham lah. Maksudnya salah lah jawapan ni kan. Salah. Sebab apa salah? Sebab bahasa Inggeris bukanlah. Sepatutnya al-lughatul Malayawiyah. Okey. Baik, seterusnya pergi kepada bahagian ba'. Ba' ini antara yang saya boleh senaraikan kat sini lah. Tak perlu kot. Okey. Sebenarnya benda ni akan berulang-ulang. Awak hanya perlu baca baliklah dalam buku tu. Faham kepala ayat. Apakah kepala soalan dia? Ni mahiyah. Mahiyah maksud dia apakah dia? Mahiyah ajnas al-mawjudah. Apakah dia? Apa? Kita panggil apa? Bangsa yang terdapat di Malaysia. So kena senaraikanlah. Mahiyah. Ditanya awak je. Berikan statement. Berapa? Ada berapa? Ada apa yang ada? Okey. Seterusnya kaifa. Kaifa maksud dia bagaimana. So kaifa ya'ishu. Macam mana orang Malaysia ni tinggal ataupun hidup dalam keadaan fi amnin wa salamin, dalam keadaan yang aman dan sentosa. Okey lagi. Bimada. Bimada ni payah sikit kot bagi certain orang. Bimada maksud dia dengan apa yatakallamul malayuwiyuna. Orang Melayu bercakap menggunakan bahasa apa. Mudah je sebenarnya. Okey. Lagi aina taqa'u, macam saya dah ulang banyak kali dalam kelas. Aina taqa'u maksud dia di manakah terletak. Yang ni sekadar je lah ditanya awak macam mana. Awak faham ke teks tu? Jazirah Sepadan tu, Pulau Sipadan tu, dekat mana? Ghorniah tu kat mana? So dia uji awak sahajalah. Okay? Bahagian ni pula move kepada nantaqil ila al-qism jim. Okay? Imla al-faragh bi kalimah munasibah min an-nass as-sabiq. Dia suruh kita isi tempat kosong. Perhatikan perkataan besar ni. Minan nas as-sabiq, from the previous text, daripada teks yang sebelum ini. So awak kena ingat baliklah. Kena baca balik teks tadi tu. Dan bahagian ni saya boleh kata dua benda lah. Dua benda yang mungkin awak akan mungkin ni sebagai tips untuk awak semua, iaitu kena fahami fa'il dulu. Fahami fa'il. Contohnya kan taqa'u. Taqa'u, bila awak tahu dah makna taqa'u, awak tak akan ada masalah dah lepas ni. Awak tak akan ada masalah dah. Taqa'u maksud dia terletak kan. Langkawi fi wilayah Qadah. So Langkawi ni nama pulau. So tak boleh fikir sangatlah kan. So carilah. Mungkin awak terlupa perkataan jazirah kan. Jawapan dia jazirah kat sini. Jazirah. Mungkin awak terlupa. Apa benda pulau dalam bahasa Arab? Sebab tu awak kena kembali kepada an-nas as-sabiq. Pergi kepada teks yang sebelum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, awak kena faham juga, kena lihat-lihat jugalah bahagian fa'il.
Fa'il maksud dia apa? Pembuat kan? Pembuat. Contohnya macam ni yang kedua tu dia bagi, Muhammad. Muhammad ni pembuat. Muhammad buat apa tu kat situ? Dia kata fi Kuantan ma'a usratihi, di Kuantan bersama keluarganya. Awak boleh jawab dua perkara kat sini. Sebenarnya bahagian ni dia sangat-sangat subjektif lah bagi saya kalau awak buat dua, Yusa, tapi tak boleh buat dua, yaskunu je lah maksud jawapan dia sebab ada fi. Tinggal. Yaskunu dia tak boleh pair dengan perkataan lain. Yaskunu hanya boleh dengan fi lah. So, Muhammad tinggal di Kuantan bersama keluarganya. So ini memang perlukan latihan sikit lah. Ala kulli hal, bahagian ni saya rasa tak ada payah sangat. Tapi janganlah tinggal. Pelajar saya mostly masa final ramai tinggal bahagian ni sebab dia jarang buat latihan dalam buku. Sebab tu kena rajinkan diri sikit lah. Okay? Supaya tidak berjumpa lagi buku teks warna merah itu. Okay. Seterusnya, Al-Qismat Tsani. Al-Mufradat wa Tarakib. Bahagian yang paling-paling saya takutkan sebab ramai yang hentam, ramai yang mula menggunakan bom jangka kan. Nak tembak apa ni? Dan sebagainya. So jangan buat benda tu. Ingat balik kita dah belajar semua ni. Jangan lupa. Motivasinya adalah bila awak tak ada jawab, awak kena letak dalam diri awak. Aku dah belajar ni semua benda ni kan. Dia baru betul. Kalau tak, dia akan jadi down lah. Okay. So dia nak apa kat sini? Bahagian ni dia akan tanya mostly hanya berkenaan dua perkara. Tapi kebiasaannya kita tak akan, kamilah sebagai guru ni, tak akan payahkan. Kadang-kadang pelajar payah nak sebut bahagian mudad. Ni berlawanan kan. Perkataan berlawanan. Muradif maksud dia apa? Seerti kan. Ataupun antonym dan juga sinonim lah kat sini. So mudah saja sebenarnya. Kalau awak semua pay attention masa saya mengajar dalam kelas, yang ni memang awak akan dapat lah sebenarnya. Tak ada isu sangat pun. Cuma tipsnya tak ada banyak pun. Ni pun sama. Awak kena refer text sebenarnya. Bahagian ni jangan lupa masih lagi berkaitan dengan text sebenarnya. Kena refer text dan cari juga perkataan yang sama dan tengok penggunaan dia macam mana. Refer contohnya kan. Ada Ahmad ila baiti jaddihi fi nihayatil usbu'. Kadang-kadang perkataan ada tu memang tak ada lah. Okey. Sebab kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena lah. Bahagian ni, dia bukanlah semuanya berkaitan dengan yang tadi tu. Cuma yang ni kebetulan yang buat ni memang dia tak masukkan. Tapi tak apa. Sebenarnya kita dah belajar dalam kelas. Perkataan ada. Ada maksud dia apa? Pulang kan? Ataupun balik. Jadi maksud dia pulang. Bila awak dah tahu perkataan ada, awak pun boleh tengok je lah mana satu perkataan yang merujuk kepada pulang. Mestilah raja'ah kan. Raja'ah kan pulang. Okey. Ini yang pertama refer text. Yang kedua, okey, saya boleh beritahu kat sini. Mungkin ada yang masih lemah untuk bezakan. Bezakan antara fa'il Allah. So, dia saya letak iPad ni keadaan tak baik. So, dia punya tulisan tu keluar lain sikit. Dia jadi Sanskrit. Zaman Hindu Buddha dulu. Tak cantik tulisannya jadi. Okay. Bezakan antara fa'il dan juga isim. Macam mana kita nak identify isim lah. Paling penting kan. Biasanya isim ni sama ada alif lam kat depan. Yang kedua, dia ada tanwin di belakang. Tanwin tu maksud dia macam ni lah. Ada kasratin, fathatin, ataupun dhammatin. Okay. So, kena ni lah. Kena take note juga bahagian ni. Sebab nanti ada soalan macam ada ni, dia fa'al. Kalau orang tu, dia memang nak bantai je, dia tahu dah. IPM 0823. Saya rasa ni, aku nak tembak je. Sebab kirimat aku tinggi. Dah sekali, dia dapat kirimat rendah juga. Dia dapat final tu rendah. Kirimat tak dapat bantu. So yang saya tak nak lah. Okay. Lepas tu buat sungguh-sungguh. Ada, tiba-tiba orang tu pergi bedal, Al-Qaryah. Memang salah lah. Sebab apa? Sebab ini isim. Ini fa'il. Sah-sah. Awak bukan sekadar salah. Tapi salah yang hakiki. Salah yang betul-betul kalau dah dia seorang perempuan, akhirnya perempuan itu telah pun salah. Perempuan kan tak pernah salah. Okey, gurau je. Okey, seterusnya. Takwi al-fatayatu athiyaba. Ni pun sama. Kita dah tengok dah. Dia ada alif lam. Confirm. Dia tak akan terlibat lagi yang lain. Raja'ah tak terlibat. Yusa'idu tak terlibat. Kan? Labisu pun tak terlibat. Sebab tiga ni adalah fa'al. Yang ni saja. Al-qaryah, al-malabis, al-fallah. Takkan athiyab tu maksud dia al-qaryah. Takkan athiyab baju maksud dia al-fallah kan? So, mungkin awak lupa makna athiyab. Jadi, bila awak dah fikir logik, qaryah bukan, fallah bukan, mesti jawapan dia al-malabis. Ni cara ni lah. Paling mudah untuk awak jawab nanti dalam exam. Lagi, move kepada bahagian plural nouns. Ni bahagian ni.
kotak atas ni. Okey. Bahagian ni macam biasa, saya tak ada tip, no tips, perlu banyakkan latihan. Sesiapa yang tengok rakaman ni dan berminat untuk jawab soalan yang saya dah rangkumkan semua, awak boleh buat latihan tu tanpa melihat buku teks dan awak boleh try lah untuk figure macam mana awak punya ingatan dan juga kefahaman, okey. Ni saya take note, saya tulis kat sini. Siapa yang nak PM saya latihannya sebab saya tak akan paksa. PM saya jika berminat. Okey. PM saya juga kalau berminat untuk order shawarma insya-Allah hari Khamis malam. Sempat lagi. Seterusnya yang gym. Bahagian ni pun sama. Bahagian ni awak perlu ingat tips yang pertama iaitulah awak kena faham fi'il dia tu macam mana, maksud dia apa, fi'il tu fi'il madhi ke mudhari' ke. Semua tu awak kena buatlah bahagian ni. Saya bagi tahu dia punya tips dulu. Yang kedua, awak kena kenal juga fa'il. Kenal fa'il, pembuat. Pembuat tu macam mana awak kena tahu. Ingat lagi tak bahagian fa'il tu macam mana? Contohnya kan. Yastakhdimu fa'il. Al-ibnu fa'il. Seterusnya mesti akan ada. Saya dah ajar banyak kali dalam kelas kan. Mesti akan ada. Mesti akan ada maf'ulun bih. Ni bahagian ni lah. Bahagian mencabar bagi saya. Sebab tu saya tak boleh bantu banyak juga bahagian ni. Yang ketiga, kena kenali juga ataupun dalami balik bab maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ni memang kena ingat balik bahagian ni. Maf'ulun bih kan. Nak identify maf'ulun bih kan, mesti baris atas, baris atas, baris atas, baris atas. Cuma kat sini, bila awak dah tahu semuanya, tak ada isu nahu kat sini, awak kena faham dia punya makna lah pula. Okey, ayah pula. Anak itu menggunakan al-yadawi. Al-Yadawi ni kalau dengar dalam kelas, kalau saya mengajar dalam kelas, saya tahu mesti akan ada kan, dah terus jawab kan. Mestilah dia akan jadi Al-Hatiful Yadawi. Ni bab apa? Bab hayal tasawwaq kan. Hayal tasawwaq kita ada iaitu nama dia? Smartphone. Dia ada jual smartphone kan. Lil ittisal bi abihi. So anak itu menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi ayahnya. Lil ittisal bi abihi. Sebab tu saya kata dia either ni lah antara awak kena tekankan bahagian fa'il, maf'ulun bih. Okey, pergi kepada soalan kedua. Dia nak uji kita pula, dia nak tanya kita fa'il apa yang sesuai. Dia tak akan lari jauh, dia akan pergi kepada sini juga. Dia akan tanya kita fa'il apa yang sesuai. Dia kata Ibrahim al-utlatar ra'i'ah. Kat sini Ibrahim dan juga percutian yang menyeronokkan ma'a usratihi bersama keluarganya. So zara melawat, qada menghabiskan, rakiba menunggang, safara travel. Agak-agak apa maksud dia punya jawapan? Mestilah qada. Menghabiskan cuti. Menghabiskan cuti. Itulah dia punya jawapan. Okey? Baik. So, awak buat nanti saya akan bagi dalam grup soalan ni, jangan risau. Ni sannif. Sannif kat sini maksud dia kategorikan. Kategorikan. Ni biasanya akan ada lah dalam final exam, akan ada soalan ni. Ni soalan bonus sebenarnya. Tengok darajatan ni. Maksudnya 2 markah. Dia nak bantu awak lah. Tapi janganlah buat sambil lewa. Mihnah tu pekerjaan. Makan tempat dia bekerja. Ni pekerjaan ataupun kerja awak. Okey, dan juga ni tempat kerja kat mana. So ni kena buatlah nanti. Okey. Next, pergi kepada al-qismu ats-tsalits. Okey. Bahagian ni bahagian yang bagi saya dia macam mana kata? Dia bukanlah terlalu susah, tapi dia kena pay attention sikitlah. Sebenarnya untuk rangkuman, SEM ni awak belajar tentang apa je kan? Jumlah ismiyah, ni bab panggil bab nahwu lah, bab tata bahasa. Jumlah fi'liyah, setiap ayat yang dimulakan dengan fi'il macam mana. Yang ketiga, awak dah belajar tentang fa'il. Yang keempat, awak dah belajar juga tentang maf'ulun bih. Okey. Dan yang kelima, baru-baru je awak belajar kan, bab al-idhafah. Okey, al-idhafah. Mesti akan ada antara 5 ini sahaja. Contohnya ayat yang pertama ni kan. Ni bab apa ni? Ni bab jumlah fi'liyah. Macam mana saya tahu jumlah fi'liyah? Sebab saya nampak dah ada fa'il kat sini. So, mestilah kita dah tahu siapa yang akan buat perbuatan ni, iaitu al-ukhtu, iaitu adik ataupun kakak lah, ataupun bahasa Inggeris sister. So al-ukhtu al-ahdiyata. Kena membaca dengan baris atas sebab dia maf'ulun bih kat sini lah. Maf'ulun bih. Jadi,
Al-ahdiyata maksudnya kasut-kasut. Adik tu buat apa? Ala raf, atas rak. Mestilah menyusun. Adik berapa orang kat sini ada? Seorang. Lepas tu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ingat tak? Setiap fi'il tu akan kembali kepada mufrad untuk seorang. Maksudnya dah boleh lupakan ba, boleh lupakan apa? Rattab tu pun salah, rattaba pun salah. Rattabna untuk hunna, untuk ramai, rattaba untuk huwa, rattabtu untuk ana. Saya telah menyusun. Lepas tu, antara tips ni juga, awak kena ingat juga, bahagian ni, bahagian jawapan ni awak kena betul-betul pay attention. Tengok dia punya dhamir apa terkandung dalam setiap fi'il itu. Jadi jawapan dia apa? Rattabat. Untuk hiya kan. Al-ukhtu tu hiya lah. So ini saya boleh bagi tip macam ni je. Payah kalau saya nak fokuskan semua. Lagi satu, ingat, kalau awak tengok soalan pertama ni, dah pun berkaitan dengan jumlah fi'liyah, kebiasaannya dia tak akan lari jauh. Dia akan buat soalan yang bawah-bawah tu sampai ke belakang, hanya sekitar dua ini sahaja. Okey? Dia tak akan gabung. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dia tak akan gabung dengan fa'il, maf'ul bih, idhafah. Jarang. Jarang. Dan kalau ada pun, kadang-kadang dia ni lah, sebagai bonus sahaja. Okey? Tapi kadang-kadang ada juga yang bercampur, macam soalan ni bercampur ni. Kalau macam ni, contoh soalan kedua ni saya terangkan dulu. Ad-dhuyuf yatanawaluna jawapan dia kan. Yatanawaluna. Kenapa yatanawaluna? Sebab ad-dhuyuf tu, dalam tu ada apa? Dhamir hum kan. Sebab dhuyuf kan jamak bagi ad-dhaifu. Ad-dhaifu untuk seorang kan. So, ramai tetamu, yatanawaluna. Kalau saya yang ni, kita panggil jumlah, ni lah jumlah ismiyah, dimulakan dengan isim. Macam mana saya tahu dimulakan dengan isim? Sebab ayat pertama dia, perkataan pertama dia ada alif lam pada perkataan ad-dhuyuf. Yang kedua, yang ni dia gabung. Az-zakah min. Ini bab apa? Bab ni lah. Bab harfun jar kan? Huruf jar. Saya lupa satu lagi harfun jar. Harfun jar. Kita pun dah belajar kan harfun jar. Az-zakah min arkan. Antara rukun-rukun Islam yang 5. Yashtari Abu al-malabisa. Kenapa al-malabisa? Ini fa'il, ini fa'il, mesti akan ada maf'ulun bih. Dan saya nampak ada baris atas kat sini. So tu cara jawab nanti Lagi al-masjidul watani. Ni bab apa? Ni bab maf'ulun bih tadi. Saya letakkan dulu supaya awak tahu nak identify maf'ulun bih. Yang ni pula sifah mausuf. Lupa pula satu lagi. Macam mana boleh lupa? Sifah mausuf. Okey. So Al-Masjidul Watani, masjid negeri itu, masjid negara itu, so sifat dia apa? Sifat kepada masjid iaitu nazifun. Nazifun. Ini mudahlah. Masjid negara itu bersih. Okey, abi'ul malabisa. Ini bab harfun jar. 'Alal khatti. Jawapan al-khatti lah dalam talian. So saya lupa saya kena baiki balik lah kot. Maksudnya bahagian ni, dia tak semestinya akan ada satu tema sahaja. Sorry, saya baiki balik. Okey. So kena dengar betul-betul lah audio ni ataupun video ni. Okey. So semuanya akan ada rangkuman lah, tapi dia tak akan bagi susah-susah. Contohnya, dia akan ada apa? Contohnya ambil yang ni, dia akan ambil yang ni. Macam tadi kita jawab kan, yang ni je. Sifat mausuf. Kadang-kadang dia tak akan uji yang lebih dalam lah. Okey. Dia akan uji yang surface sahaja. Jangan risau. Okey. Seterusnya, sahih al-kalimah allati tahtaha khat. Yang ni pun bahagian nahwu lah. Macam saya kata, bahagian ni, okey, bahagian ni baru betul. Bahagian ni barulah kalau ditanya soalan tu yang pertama tu contohnya kan, yufaddalul hunun at-ta'ami. Awak nampak tak dia nak uji awak apa? Bahagian bariskan at-ta'ami. Sepatutnya at-ta'ama. Ni bab apa? Bab maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kalau yang pertama tu maf'ulun bih, bawah tu mesti maf'ulun bih lah. Yahmilul muzari'una al-khadrawata. Salah jawapan dia sebab apa? Sepatutnya al-khadrawati. Yang ni fi'il, yang ni fa'il, yang ni maf'ulun bih. Tashtari as-sa'ihatani haqibatani. Salah lah. Sebab apa? Yang sepatutnya bila bilangan dua beg kan, dia akan jadi haqibataini. Haqibataini. Dia akan tukar kepada ya nun. Alif nun. Dia akan tukar kepada ya nun. Yabi'ut tajiru al-at'imati. Ni ru yang pertama kan saya pernah ajar dalam kelas. Bila dia mufrad ataupun jamak, dia akan gunakan baris atas al-at'imata. Maf'ulun bih lagi. Yusa'idul abna'u ummuhum. Salah lah.
Bukan ummuhum tapi ummahum. Ibu mereka. Ma campur dengan hum. Hum ni tak akan terlibat. Jangan awak jawab ummuhuma. Salah. Dia tak jadi. Dia perkataan asal dia yang ni. Ummu tu jadi ummah. Okey. Yang jin ni pun sama, dia akan tanya soalan yang kalau pertama ni memang akan basic kepada satu bab lah. Dia tak akan uji yang bercampur. Macam ni al-mudhaf, settle. Awak kena baca balik lah. Bab mudhaf, mudhaf ilaih kan. Satu tak ada alif lam, satu ada alif lam. Dan kadang-kadang ada juga dua-dua tak ada alif lam. Biasanya yang ni apa? Nama orang kan, nama khas. Nama khas. Contohnya kan, Baitu Zaidin. Rumah Zaid. Baitu Zaidin. Ha, dan baris ni biasanya akan jadi baris bawah lah. Bagi mufrad ni awak buka balik lah. Row yang saya dah ajar dalam kelas hari tu. Okay. Macam mana nak identify mana satu dia punya mudhaf mudhafun ilaih. Okay. Move kepada at-ta'bir al-kitab. Bahagian ni saya tak mampu nak beri tips yang banyak. Cuma, okay, ingat balik kalau ratus macam mana, ribu macam mana. Mi'ah, tus, alf. Ini maksud dia ribu. Okay. Kebanyakan pelajar dia akan salah bila melibatkan angka 100, 200, 1000, 2000. Ingat kalau untuk 2 ni dia hanya akan kena tambah alif nun lah. Mi'atun 100, okey. Mi'atani 200. Kalau alfun 1000. Kalau 2000 alfani. Ni ramai salah yang lepas lah. So make sure awak buat yang terbaik yang bahagian ni. Dan juga tips yang kedua, jangan lupa bila melibatkan puluh. Puluh ni paling penting. Puluh. Sorry. Puluh. Ni pun puluh, ni pun puluh. Ingat, dahulukan nombor sa. Contohnya 47 kan, saya ambil yang bawah ni 47 kan. Bila awak dah tulis betul dah, alfun, 1000. Lepas tu awak pun terpelik kejap fikir, macam mana 47 mana satu sebab awak terbawa yang Melayu punya kan. Melayu kan 27, kita sebut 20 dulu. Tapi bahasa Arab tak, disebut nombor sa dulu. Contohnya sini, ingat nombor sa dia 7, wa sab'ah. Terus tulis wa sab'ah wa arba'una. Arba'un ni akan jadi puluh lah. Sebab tu inilah beza antara bahasa Melayu dan bahasa Arab. Okey, baik. Seterusnya, bahagian yang antara ramai yang akan tembak juga. Make sure bahagian ni saya boleh bagi beberapa tips lah. Yang pertama, okey. Pertama awak boleh buat iaitu asingkan antara isim dan fa'il. Sebab apa saya kata asingkan? Sebab saya tahu nanti awak akan jam. Bila awak tengok perkataan tu, awak lupa makna dia apa. So, asingkan dulu. Al-markazu ni isim, kabirun isim. Sebab apa? Ada tanwin kan? Ada dua dhammah tu kan? Lagi at-tijar isim. Wasi'un pun isim. Bahagian soalan macam ni biasanya soalan statement lah. Ni mudah saja. Pergi kepada, macam nak jawab soalan pertama ni? Okey, pergi kepada rule yang kedua iaitulah kena sekejap. Yang ni sekejap. Okey, saya buat satu-satu. Kenali baris. Kenali baris. Ni pun penting. Okey, tengok baris dia betul-betul. Semuanya baris di hadapan, di hadapan, di hadapan. Ni maksudnya kalau awak jam awak tak ingat dia punya makna. Okey. Lepas tu, yang kedua ni tak membantu lagi. Pergi kepada yang ketiga. Okey, biasanya bahagian ni dia akan uji awak bab ni. Itulah al-idhafah dan juga al-jar, al-majrurat lah ataupun kita sebut huruful jar. Dia akan masukkan huruful jar. Yang ni belum lagi. Untuk jawab nombor satu tu yang nombor 4. Okey, yang ni harful jar. Okey. Yang keempat, kena kenali bab as-sifah wal mausuf. Okey, as-sifah tulisan saya ya Allah. Al-mausuf. Okey. So, sifat mausul ni macam mana? Ingat lagi tak? Kalau satu ada alif lam, dua-dua akan ada alif lam. Dia kontra kepada bab idhafah lah. Bukan kontra, maksudnya dia tak sama lah. Tak sama langsung. Sebab kalau idhafah, satu tak ada alif lam. Yang kedua tu tak ada alif lam. So, kat sini al-idhafah. Yang ni, ayat dalam bahagian ni, memang di bab al-idhafah lah. Awak kena letakkan di tempat yang betul. So, jawapan dia apa? Al-markazu tijari. Al-markazu at-tijari
Ikutlah kabirun dulu ke wasi'un dulu, wasi'un. Dia nak kata apa? Mall tu besar dan juga luas. Wasi'un kan luas maksud dia. Okey, yang kedua, macam sampai nombor 2 je kot. Kenali fi'il dulu, mana satu fi'il, keluarkan fi'il. Kita pun dah jumpa tadfa'u, maksud dia membayar kan. So, settle. Dah kenal siapa fi'il dia. Lepas tu kenali baris ataupun kita kenali juga dia punya fa'il lah. Fa'il dia siapa? Mak kan, ada perkataan al-ummu. Siapa yang membayar, siapa yang membeli tu kan. Kita nampaklah siapa yang akan buat perkara sedemikian. Lepas tu kita pun nak cari dia punya dah ada fi'il, dah ada fa'il, mesti akan ada maf'ulun bih. Cari mana satu yang berakhir dengan baris atas si'ara. Ni sebab tu kita belajar maf'ulun bih tu kan. So, kita pun dah dapat idea dia. Yang ni pula ada alif lam, yang ni ada alif lam. Dia ada dalam grup sifah wal mausuf. Jadi, jawapan dia tadfa'ul ummu tadfa'ul ummu apa? Si'ara al-jilbab wal qamisa. Oh, bukan sifah mausuf, sorry. Yang ni bukan sifah mausuf. Dia nak kata mak tu beli dua benda berasingan lah. Saya letak jawapan dekat sini. Okey, tadfa'u al-ummu, okey, si'ra al-jilbab al-jilbab wal qamis wal qamis. Okey. Mak telah pun membayar, mak telah pun membeli jilbab, jubah dan juga qamis. Qamis kan maksudnya baju kemeja. Okey. Next, pergi kepada bahagian ini. Bahagian ni saya tak akan panjangkan. Cuma yang ni awak kena identify fi'il lah, bahasa mudah dia. Sebab apa? Bila awak tahu dia punya perbuatan, awak tahu cara nak susun lah dia punya timeline. Pertama, taqra'u kan. Taqra'u. Tak kata tahu taqra'u maksudnya apa? Membaca kan. Okey. Lepas tu yang ni, kalau awak tak jumpa dia punya fi'il, awak cari dia punya sifat yang yang jelas. Contohnya macam ni kan. Nasyitah, aktif dan juga mustahidah yang rajin. Fil fasli, kita ada fi'il tadrusu. Kita tahulah perbuatan dia kat sini belajar. Kulla yaum tastayqizu, bangun kan. Biasa awak kan masuk kelas lambat, ana astayqizu mutaakhiran. Sebenarnya bukan macam tu. Awak kena jawab kuntu astayqizu mutaakhiran. Kuntu astayqizu mutaakhiran. Saya telah pun terbangun lewat tadi. Contohnya. Okey lagi, tasta'idu. Tasta'idu menyediakan ataupun bersiap-siap. Jadi, bila awak tahu dah dia punya fi'il-fi'il ni kan, awak tak akan rasa pening dah. Awak akan susun je kan. Aisyah talibah nasyitah wa mujtahidah. Aisyah seorang pelajar yang aktif dan juga rajin. Lepas tu dia pun inilah cerita one by one lah. Kulla yaum tastayqizu Aisyah fi sabah al-mubakkir. Setiap hari Aisyah bangun pada pagi yang awal. Lepas tu dia pun kata kita ambil mana? Okey, ba'dal wudu' wa salatis subh taqra'u Aisyah ba'da ayatil Quranil Karim. Lepas wuduk dan juga solat subuh dan juga Aisyah akan baca sebahagian ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran. Lepas tu mesti timeline dia akan pergi kepada ba'da dhalik, sebab itu tasta'idu, dia akan bersiap-siap lidhihadi ilal fasli, untuk bersiap untuk pergi ke sekolah lah. Lepas tu dalam kelas macam mana? Fil fasli tadrusu Aisyah bijiddin wa ijtihadin. Dia belajar bersungguh-sungguh li'an takuna, kerana dia nak jadi muhadiratan, lecturer fil mustaqbal, in future. So bahagian ni saya rasa dia sebenarnya kalau awak banyak membaca, okeylah, tak ada isu sangat. Okay. Last kali, yang paling-paling ramai yang buat salah situ sini lah. Saya akan lenient bahagian ni, jangan risau. Saya akan tanda ikut kefahaman awak. Maksudnya saya akan bandingkan perkataan tu. Betul ke awak nak cerita benda ni? Dan ayat tu kena clear lah. Kena make it simple lah. Bahagian ni saya hanya mampu untuk pesan kepada awak. Buat ayat yang sifat dia macam mana? Simple to understand. Maksudnya buat ayat macam ni je. Kalau buat ayat selainnya, contohnya gambar orang tu nak makan nasi kan. Buat je lah ayat kan. Ali ya'kulu apa? Al-arus wal dajjaj, apa lagi yang ada? Wa yashrabu al-asir. So settle. Saya faham. Awak nak kata budak lelaki tu dia nak buat apa. Saya nak ayat tu biar sampai je. Tak perlu buat ayat kompleks lah. Ni gambar dekat kebun. Ceritalah kan saya pun dah ajar banyak menyiram apa yasqi. Memetik apa yaqtif.
Apa lagi, berkebun apa semua, yazra'u menanam, so semua tu kena gunakan. Ni gambar dekat masjid, okey. Gambar kat masjid macam mana? Biasanya orang buat apa? Cerita je apa yang orang buat apa kat masjid. Tak perlu jadi literal lah, ada cendawan lah, cendawan dalam bahasa Arab apa? Tak perlu. Ada rama-rama, sudah. Rama-rama macam mana? Pelangi macam mana bahasa Arab? Jangan jadi literal. Kubah tu warna oranye, macam mana nak sebut, Tak perlu. Rambut budak tu colour lah, macam mana, bila dia nak apa, pelorotkan dia punya colour rambut, bukan. Tak perlu ke arah itu. Dia kena apa, make it simple, buat ayat yang mudah untuk difahami. Cerita dia, hum yusalluna fil masjid ataupun hum yusalluna, salatas subuh ke salatul apa ke, buat je asalkan saya faham. InsyaAllah saya akan beri markah yang penuh bahagian ini. Okey? Itu sahaja insya-Allah. Mudah-mudahan recording ini dapat bantu awak sedikit sebanyak untuk menghadapi final exam insya-Allah. Narakum ala khair insya-Allah fil mustaqbal dan بالتوفيق والنجاح في الامتحان. أنا أدعوكم أن تنجحوا في هذا الامتحان insya-Allah, imtihan an-nihai. Semoga semua dapat result yang bagus supaya tidak perlu mengulang lah. Itu sahaja harapan saya insya-Allah. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.